Kalau dilihat kepada isyarat visual daripada yang kami terima di sini, saya kira Perdana Menteri sudah bersedia untuk memberikan sidang media. Beliau disertai oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amridin Syari, dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Latif Tituh. Kita terus saja mengikuti sidang media tersebut. Okey, hari ini saya berada sekali lagi di Selangor, iaitu di Klang, bersama dengan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor, Yang Berhormat Menteri JPM, Tugas-Tugas Khas, ya, dan juga KSN, serta beberapa menteri dan juga ketua-ketua jabatan KSU dan sebagainya. Pagi tadi saya melawat Pusat Perpindahan Banjir, iaitu Pusat Perpindahan Sementara PPS di Sekolah Teluk Gong dan juga Sekolah Johan Steel. Ya, kita sama-sama meninjau mengenai keadaan di pusat perpindahan dan selain daripada meninjau pusat tersebut juga mendapatkan pandangan-pandangan dan aduan-aduan daripada mangsa yang berpindah. Selepas itu saya ke sini untuk mengadakan mesyuarat khas mengenai bukan saja persediaan tapi tindakan yang perlu diambil segera bagi menangani isu yang berbangkit. Setakat hari ini bilangan mangsa telah pun meningkat daripada 16,000 lebih kepada 6,000 lebih kepada lebih daripada 15,000 yang berada di pusat PPS tadi, Pusat Perpindahan Sementara. Sebab malam tadi perpindahan dilakukan daripada sepanjang malam sampai pagi pun. Ya, sebab fokus seperti saya sebutkan dalam PC saya malam tadi, bahawa fokus kita malam adalah untuk memindahkan mangsa supaya memastikan mereka selamat. Dan hari ini kalau semalam kita ada 48 PPS, hari ini kita dah meningkat kepada 103, iaitu di 8 daerah di seluruh negeri Selangor. Ada beberapa isu yang dibangkitkan tadi, iaitu yang kita bincangkan dari segi mereka yang terperangkap di rumah dan sebagainya, dilaporkan sudah pun selesai, sudah pun tiada lagi. Cuma mereka yang terperangkap di dalam kereta, ya, di tempat-tempat lain selain daripada rumah, dan tindakan sedang dilaksanakan untuk memindahkan mereka. Di dalam kawasan di pusat pemindahan, kita telah bersetuju supaya semua isu yang berbangkit seperti ketiadaan makanan diselesaikan. Kita selesaikan. Hari ini kita selesaikan semua isu yang berbangkit. Sebagai contoh, untuk makan malam sini dan breakfast, makan pagi besok akan disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Dan mulai besok, lunch onward akan disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi dari segi makanan kita kira selesai. Ini isu, ini perkara besar ni. Yang kedua, dari segi tempat tidur mereka. Sekarang ni kita faham, tidur atas lantai simen dan sebagainya. Jadi kita dah mendapatkan komitmen daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka akan menyediakan tempat tinggal yang kubikel tu. Kubikel tersebut dengan selimut, tilam dan sebagainya. Jadi kita harap isu yang berbangkit di pusat pemindahan tu dapat diselesaikan hari ini juga. Kita tak mahu timbul isu lagi. Begitu juga dengan keperluan lain.
saya pergi tadi, toilet, tandas, hanya menggunakan tandas sekolah. Tandas sekolah memang tidak mencukupi pasal pelajar sekolah tidak seramai yang berpindah. Jadi memang tidak mencukupi. Jadi kita bersetuju untuk menyediakan tandas mudah alih itu, portable toilet, ya. Dan pihak PBT juga diminta untuk mencuci kawasan tersebut. Sebab kalau dah ramai ni hujan pula tentu kotor lah. Jadi kita nak jaga kebersihan tu. Jadi longkang-longkang pun juga kita dah minta supaya JPS mengambil tindakan segera untuk mencuci longkang yang menyebabkan air tersumbat. Ini juga salah satu punca yang menyebabkan banjir dan juga banjir lambat surut kerana longkang yang tersumbat dan sebagainya. Jadi itu antara yang akan kita lakukan segera. Dari segi Kementerian Kesihatan, kita akan menyediakan 4 perkara. Tadi saya pergi tadi, ada tempat yang tidak ada medical team di sana. Tidak ada doktor, tidak ada jururawat dan sebagainya. Hari ini Ketua Pengarah Kesihatan pun ada bersama dalam mesyuarat kita. Kita setuju untuk menyediakan nurse ataupun doktor di setiap PP Pusat Pembinaan Sementara. Kita akan sediakan ubat-ubatan, sanitizer, mask, topeng muka, pelitup muka. Kerana kita tahu mereka ni berpindah dalam waktu yang tergesa-gesa. Jadi ramai yang saya pergi tadi tidak ada mask, tapi tak boleh salahkan mereka kerana mereka tidak ada mask sendiri, tidak ada pelitup muka sendiri. Jadi ini akan disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, maknanya ada mask, ada sanitizer, ubat-ubatan, dan yang pentingnya satu lagi adalah mereka akan cek COVID ni, saringan COVID ni melalui RTK antigen test. Akan dilakukan di setiap pusat pindahan untuk memastikan semua mangsa yang berpindah selamat daripada jangkitan COVID-19. Jadi saya nak sebutkan lagi, yang pertamanya pihak kerajaan persekutuan bersetuju untuk menyediakan sejumlah 100 juta ringgit untuk pasca banjir, iaitu membaiki kerosakan rumah dan infrastruktur yang lain. Jadi ini saya tahu banyak kerosakan berlaku. Jadi kita setakat ini kita akan menyediakan peruntukan awal ni sebanyak 100 juta untuk membaiki rumah dan infrastruktur yang rosak akibat banjir. Yang keduanya, setiap ketua isi rumah kita akan memberikan sumbangan sejumlah RM1,000 setiap orang, setiap ketua isi rumah. Ya, bukan setiap individu lah, tapi setiap ketua isi rumah RM1,000. Dan seperti yang sedia maklum bahawa kerajaan pada bulan September 2021 telah meningkatkan kadar bantuan wang ihsan, iaitu RM1,000 kepada isi rumah, dan kita akan mempercepatkan bayaran kepada kawasan yang terlibat banjir seperti di Selangor dan 6 negeri yang lain. Dalam masa yang sama juga GLIC dan GLC bersetuju untuk menyalurkan sumbangan secara geran padanan dengan pihak kerajaan. Dan untuk peringkat awal ini, setelah perbincangan dilakukan semalam, kita bersetuju untuk menyediakan 20 juta. Bermakna kalau 20 juta, 40 juta lah. Kita ada back to back padanan daripada kerajaan dan juga daripada GLC di sini. Itu antara bantuan yang kita akan berikan secara segera bagi membantu mengurangkan bebanan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Dan yang keduanya, kita tahu besok hari Isnin bermula hari kerja. Jadi mereka perlu bekerja walaupun mereka berpindah. Jadi oleh kerana kita faham tentang kesusahan mereka,
Jadi kerajaan bersetuju untuk memberikan cuti kecemasan akibat bencana ini kepada kaki tangan awam yang terkesan akibat daripada banjir. Bila mereka masuk bekerja semula, boleh bincang dengan ketua jabatan masing-masing untuk menentukan. Saya harap selepas mereka dah balik ke rumah, menyelesaikan cuci rumah dan sebagainya, bolehlah bekerja semula. Tapi untuk setakat hari ini, kita bagi cuti kepada semua kaki tangan kerajaan. Dan saya pun menyeru kepada majikan-majikan swasta juga. Majikan swasta supaya memberikan cuti kecemasan kepada pekerja mereka yang terkesan akibat banjir ini. Dan kalau mereka setuju beri, dua perkara yang kita syaratkan, iaitu tidak boleh ditolak cuti tahunan. Jangan tolak cuti tahunan lah. Jangan tolak cuti tahunan dan tidak boleh dianggap sebagai tak boleh potongan gaji dilakukan. Kalau mereka cuti 5 hari, jangan dipotong gaji. Cuti tanpa paid leave lah, cuti berbayar lah. Jadi ini untuk kita membantu, selain daripada perkara-perkara yang saya sebutkan, membantu di pusat perpindahan sementara dan sebagainya, itu kita akan atasilah segala perkara yang timbul. Cuma saya nak sekali lagi menyebutkan, memang benar ada sedikit kelewatan semalam, segi penghantaran makanan dan sebagainya. Suka saya maklumkan, saya dimaklumkan oleh Kementerian Alam Sekitar, KASA. Kementerian ini bahawa hujan yang berlaku di Selangor semalam adalah hujan yang berlaku satu hari itu biasanya berlaku untuk 1 bulan. Jumlah hujan yang turun tu. Satu hari itu sepatutnya berlaku dalam jumlah tu dalam 1 bulan. Jadi sebab itulah bila berlaku tiba-tiba seperti itu, maka berlakulah kekalutan. Kekalutan. Sebab tu tidak ada preparation, tidak ada persediaan untuk berpindah rumah dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku seperti itu. Tak sangka air akan naik begitu cepat. Itu yang ada yang duduk terpaksa tunggu di rumah untuk diambil oleh agensi-agensi yang terlibat dari segi perpindahan. Makanan tidak dapat dihantar semalam sebab jalan semua ditutup. Jalan ditenggelami air. Kalau ada pun atas jalan penuh dengan kereta yang takut tak memungkinkan untuk lalu menghantar makanan. Tapi hari ini saya difahamkan keadaan sudah pulih, Walaupun kalau keadaan tak pulih, kita mempunyai alternatif lain lah. Kita dah bincang tadi, kalau di kawasan yang tak boleh dilalui juga, even helikopter pun kita akan gunakan untuk menghantar makanan, kerana bagi kita hari ini tidak ada isu lagi sepatutnya timbul. Semua isu yang timbul semalam kita anggap selesai dan kita tak mau dengar lagi isu yang timbul, sama ada tiada makanan, mereka yang nak berpindah tidak dipindahkan dan sebagainya. Anggota tentera, anggota polis, bomber, rela dan sebagainya semua pun telah digerakkan untuk membantu perpindahan dan juga perkara-perkara lain seperti pengangkutan barangan makanan dan sebagainya. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Saya difahamkan ada beberapa kawasan mungkin akan turun, boleh semakin surut airnya, kerana dari segi laporan yang kita dapati tadi untuk Selangor, Sungai Kelang air dah semakin menurun, Sungai Selangor menaik, Sungai Langat mendatar, tidak naik dan tidak turun. Jadi melalui laporan tadi kita jangka ada kawasan yang akan surut dan mungkin ada kawasan yang akan naik air. Tapi kita dah ada gambaran seperti ini, kita dah bersedia daripada awal. Jadi saya harap selepas ini, kalaupun ada tempat yang naik air di Selangor ini, tidak akan timbul barang isu lagi lah, kerana kita dah pun bersedia. Di negeri-negeri lain saya difahamkan
keadaan sudah pun beransur pulih di Terengganu, walaupun di beberapa negeri seperti Pahang, Kelantan dan sebagainya masih lagi air sungai masih naik dan sebagainya. Oleh kerana beberapa negeri seperti di pantai timur ini telah pun sentiasa bersedia dengan banjir di musim tengkujuh ini, jadi isunya walaupun mungkin ada, tapi tidaklah seperti di Selangor yang banjirnya datang secara begitu mendadak sekali. Dan tak pernah berlaku pun di Selangor. Saya difahamkan di satu kawasan tu biasanya sampai dekat Bukulali je. Hari ni sampai tak ada. Kerana hujan yang sepatutnya sebulan, taburan hujan tu tiba-tiba berlaku dalam satu hari. Okey, terima kasih. Berkenaan dengan doktor, dengan nurse yang akan ditempatkan di PPS, adakah mereka akan diletakkan di semua PPS di seluruh negara? Dan yang kedua, apakah mereka akan standby selama 24 jam di PPS tersebut? Ini akan ditentukan secara lebih detail lah oleh Kementerian Kesihatan, sama ada mereka nak letak doktor stesen dekat situ, ataupun nak letak nurse stesen dekat situ, atau bila ada kecemasan mereka datang dan sebagainya. Tapi setakat peringkat awal ni mereka perlu ada di situ. Ya, berapa lama mereka ada di situ, 1 hari ke 2 hari, saya tak diterangkan secara lebih detail lah. Tapi yang pentingnya ada tim kesihatan di pusat-pusat pembinaan, terutamanya pusat pembinaan yang besar. Macam tadi sekolah Teluk Gong tadi berapa, 1,200. Tempat yang besar. Kita tengoklah, Kementerian Kesihatan akan putuskan. Mungkin setengah tempat tu kalau di kampung, di Pahang, mungkin yang pindah tu 50 orang je. Takkan nak letak doktor sepanjang masa di situ. Di Bera pun tak cukup doktor juga kalau semua duduk kat situ. Jadi ini saya serahkan kepada Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kesihatan lah untuk menentukan. Tapi kita nak supaya orang yang sakit mesti dirawat. Itu je prinsip dia. Datuk Seri, yang satu, agak-agak bila setiap ketua isi rumah akan dapat RM1,000? Permohonan dia bila boleh buat? Biasanya selepas banjir, selepas mereka pulang ke rumah, baru kita akan bayar lah. Ya. Kita akan dapat detail nama tu daripada macam di Kelang ni, pejabat daerah Kelang. Dia akan senaraikan nama-nama yang berpindah. Akan dibayar. Kita akan segerakan. Kita tak nak lama lah. Mereka balik tu perlukan macam-macam. 1,000 tu mungkin tak cukup, tapi ini untuk membantu lah, ya, beli asas, baju, pakaian dan sebagainya lah, perangkat asal ni. Saya rasa rumah tenggelam air, semua rosak lah. Dapur rosak, apa rosak. Kecuali ada insurans. Kecuali mereka ada insurans tu lain lah. Okey? Pada masyarakat yang masih bergerak untuk memaksa yang atau kita mengesyorkan. Saya dari segi perundangan saya tak pasti. Saya rasa tak ada undang-undang yang boleh memaksa majikan untuk memberikan cuti kepada pekerja. Tapi dari segi kemanusiaan, dan ya, saya minta kalau industri di Selangor, mungkin Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor boleh panggil industri tersebut atau maklumkan kepada mereka supaya diberi cuti. Sebab kalau duduk di pusat pembinaan banjir, selai sepinggang je lah tinggal, nak pergi bekerja apa benda. Anak kecil pun mungkin ada di situ. Jadi tak adil. Ya, jadi dari segi keadilan lah, maknanya saya minta kepada majikan swasta bagi cuti tanpa pemotongan gaji dan tanpa memotong cuti tahunan kepada pekerja mereka yang terlibat. Walaupun saya akan bincang juga dengan Menteri Sumber Manusia supaya Menteri Sumber Manusia juga terlibat berbincang dengan pihak majikan ini. Okey? Berapa lama dan berapa hari cuti kecemasan dibenarkan, dan adakah ini takluk pada semua pejabat awam di peringkat negeri juga? Semua pejabat awam. Saya harap yang close service negeri pun saya minta daripada menteri-menteri besar supaya memberikan cuti yang sama seperti yang diumumkan oleh Kajam Persekutuan. Cuma dari segi lama berapa tempoh tu saya kata tadi, dia kena berbincang dengan ketua jawatan mereka lah. Ya, adakah kita pun tak expect balik rumah terus bekerja.
Mungkin bagi 1-2 hari pun untuk pembersihan rumah dan sebagainya. Selepas selesai itu barulah mereka diminta bekerja. Walau mana pun, bincang dengan ketua jabatan masing-masing. Alright. Seluruh ya. Seluruh Malaysia. Ya, seluruh Malaysia. 100 million for Seluruh Malaysia. 100 Malaysia. 100 juta tu seluruh Malaysia. Itu adalah peruntukan awal. Sebab itu saya sebut peruntukan awal. Didapati katakan tak mencukupi 100 juta. InsyaAllah kita akan pertimbang untuk menambah lagi. Ya, alright. Datuk, saya nak kongkongkan yang bantuan RM1,000 dan pembangunan hitam rekod tu untuk Selangor atau seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Banjir Banjir lah lah. yang terkesan banjir. Saya kata tadi yang terkesan banjir. Tak kira lah di Pahang, Kelantan, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, ya, mungkin Perak kalau ada banjir. Tak kira lah di mana saja asalkan terkesan banjir. Ya. Okey? Alright, terima kasih. MB dia cakap apa pun? Tak betul. Kerja sure. Later. Grant dia tengok. Tangguh. Sebenarnya malam tadi kata saya tak boleh terus keputusan.